Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya di YouTube, Facebook, TikTok, di Twitter. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Mohon maaf 2-3 malam saya tak live. Last malam saya live 5 bulan, episode saya tak live. Sebelum tu pun kejap saya live kan. So banyak cerita sebenarnya yang kita nak kongsikan, dan insyaAllah saya macam saya kata itu, saya ada video yang mula-mula ada Papu Kari ni, dia interview dengan seorang sokol Bang Mat lah. Dia kata Anwar macam ni dalam penjara, dia tengok Anwar. So sebenarnya pada PRN yang lepas, saya ada interview interview bekas warden penjara Sungai Buloh yang kerja dia mengawal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukanlah mengawal, bukan dia seorang mengawal, tak. Kerja dia memantau Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dibuat laporan. So dia tahu rutin dan sebagainya, perjalanan sebagainya. Itu antara kerja beliau. Suara saya okey ke? Suara saya okey ke? Tolong share tuan-tuan. Tolong share. Tolong tap love. And so beliau tahu rutin. Dan insyaAllah mungkin lepas live ini saya akan siarkan live tersebut. Lepas live ini insyaAllah. Jadi bersabar je lah. Okey, bersabar. InsyaAllah mungkin lepas ni, kalau tak hari ni pun, mungkin esok saya akan siarkan live tersebut. Okey, alright. So, malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Yang pertama mengenai siapa itu Mr. H. Nampaknya berkemungkinan sudah didedahkan oleh Wahab dengan saman terkini yang beliau telah keluarkan pada hari ini melalui peguam beliau, Tuan Faizal. Dan dia saman hari ini 2 orang. Siapakah 2 orang itu dan benarkah dia adalah Mr. H? Kemudian Isham Jalil telah dipecat daripada UMNO. So kenapa? Bagaimana? Apa cerita dia? Dan kita akan kita akan cerita sikit mengenai hukuman yang Hadi sebutkan, jatuhkan kepada orang PH ini sebagai munafik. Saya tak nak put konteks ataupun interpretation dalam artikel beliau. Malam ni kita akan berlaku adil, kita akan baca artikel tersebut. Dan saya akan ulas artikel itu dalam satu kadar yang mungkin panjang. So bersabarlah dan bertabahlah. Okey, sebelum itu, so kita to the point. Okey. MKT UMNO pecat Isham Jalil. Okey. Majlis Tertinggi UMNO malam tadilah telah membuat keputusan untuk memecat ahli MKT UMNO Isham Jalil. Perkara itu dimaklumkan seorang pimpinan UMNO yang turut hadir dalam mesyuarat itu, namun namanya tidak disiarkan. Mesyuarat MKT malam ini dipengerusikan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, turut dihadiri timbalannya Muhammad Hassan serta timbalan tiga naib Presiden UMNO berlangsung kira-kira 2 jam. Isham sebelum ini sudah beberapa kali mengkritik pendirian diputuskan MKT berkenaan kerjasama dengan DAP di bawah kerajaan perpaduan yang dilihat bertentangan dengan pendirian parti sebelum ini dalam usaha memperkukuhkan kerajaan ketika ini. Sementara itu, ahli MKT Datuk Muhammad Razan Muhammad Rafi yang enggan mengesahkan tindakan dibuat MKT sebaliknya mendakwa Isham sendiri bertindak seolah-olah mahu tindakan dikenakan terhadapnya. Bila dia sengaja mengundang untuk diambil tindakan, kalau mahu tindakan itu tidak ambil untuk mempopularkan dia, itu satu tindakan yang tak bertanggungjawab, katanya. Beliau juga berkata sebagai ahli MKT, Isham seharusnya sedar akan tanggungjawab ke parti dan mengelak dari mengambil sembarang tindakan yang dilihat sudah membelakangkan parti. Itu antara perkara yang disebut. Kemudian semua keputusan dasar parti ditentukan secara syura dan kolektif dan bukan individu. Dasar dan hala tuju parti hanya boleh diputuskan oleh Majlis Tertinggi dan Perhimpunan Agung UMNO, bukan individu mana-mana parti termasuk presiden. Pandangan berbeza diraih dalam mesyuarat, namun mesti menjunjung tinggi prinsip decorum, adab bersetuju untuk tidak bersetuju, memelihara sumpah nama Allah, menyimpan kerahsiaan mesyuarat, katanya. Kemudian hari ini disahkan pada hari ini surat pecat akan sampai tak lama lagi, kata Zahid pada Isham, sebab Isham kata dia tak dapat lagi surat pecat dan sebagainya. Presiden UMNO Ahmad Zahid berkata MKT Isham Jalil akan menerima surat pemecatannya dalam masa terdekat. Ia sekaligus mengesahkan bahawa Ketua Penerangan UMNO itu sah dipecat, bekas ketua dipecat daripada UMNO. Dia akan terima surat dalam waktu yang terdekat ini, kata Zahid. Zahid berkata demikian ketika kepada berita setelah melancarkan Majlis Penjaraan MyNext. Terdahulu, MyKit Malaysia kini melaporkan setakat semalam 3 anggota MKT UMNO yang hadir mengesahkan bahawa Isham Jalil telah dipecat. Okey. Seorang MKT berkata terdapat banyak kesalahan, antaranya mendesak Zahid berundur dan menggelar pimpinan UMNO sebagai Barua DAP. Now, isu Barua DAP tu
Isyam Jalil jelaskan, dia kata saya baca kenyataan mengenai baruah DAP. Isu mengenai baruah DAP, Isyam Jalil ada jelaskan. Alright. Isyam, baruah DAP bukan ditujukan kepada UMNO tetapi kepada beberapa pemimpin. Bekas Ketua Pemimpin UMNO, Isyam Jalil menjelaskan kenyataannya mengenai baruah DAP bukanlah ditujukan kepada parti itu tetapi kepada beberapa pimpinan UMNO yang mempromosikan DAP secara berlebihan. Katanya selepas tegurannya mengenai sikap UMNO itu, banyak pula pihak menyerang dan melabelnya sebagai tali barut bersatu. Kalau saya cakap UMNO ini baruah DAP, itu tak masuk akal sebab saya pun ahli UMNO. Takkan saya cakap saya ni baruah DAP. Yang jadi baruah DAP itu tuan-tuan pun tahu siapa. Saya tak perlulah sebut nama, katanya. Keterangan Isyam itu dipercayai ditujukan kepada ahli MKT termasuk Fuad Zakarshi. Isyam berkata dakwaan pihak tertentu yang turut menyebarkan gambar lama dirinya bertemu bekas ahli bersatu dan penyokong kuat Dr. Mahathir, Khairuddin Abu Hassan sengaja dibuat untuk memburikan dirinya. Saya dah jumpa dia banyak kali kerana dia bekas ahli UMNO. Saya tak tahulah mereka cuba nak buat skandal atau memburukkan saya tak tahu. Itu terpulang kepada mereka. Baik, usaha untuk nak menjatuhkan kerajaan ini sebenarnya bukan benda yang baru. Kan saya kata dalam hari itu bahawa di dalam UMNO itu sendiri usaha-usaha tersebut sedang berlangsung dan sedang berlaku. Now, justifikasi mereka adalah kerana satu entiti yang dinamakan sebagai DAP. Itu satu kryptonite lah kepada ahli-ahli UMNO ini. Bukan kepada UMNO, bukan kepada pimpinan UMNO, tapi kepada beberapa segelintir ahli-ahli UMNO. Nah, kalau kita tengok pecahan dalam UMNO ni, ada yang mereka memang pro PN. Ada yang mereka bukan pro PN tetapi mereka tak suka DAP. Ada yang sebenarnya merasakan bahawa tindakan untuk nak menjatuhkan ataupun menggugurkan 47 kes Zahid itu adalah satu benda yang salah walaupun dia orang UMNO. So dia orang tak terima perkara tersebut. So dia ada pelbagai tuan-tuan variasi. Tetapi kalau kita tengok sendiri macam saya kata sebelum ini, berjaya tak berjayanya UMNO sebelum ini, geng-geng itu semua dah keluar masuk bersatu dah. Geng-geng yang mempromosikan buruknya DAP itu dah kebanyakannya masuk dalam bersatu dah pun. Kita kata bahawa berjayanya sentimen tersebut dimainkan. Dan kalau kita tengok, saya faham sebenarnya apa yang UMNO buat sekarang ini adalah untuk memastikan bahawa kerajaan kita stabil. Untuk itu saya kudos, saya respect pada UMNO untuk isu itu. Kita tak ada masalah untuk UMNO kepada UMNO untuk isu itu. Macam saya kata tempoh hari, bila kita dalam pilihan raya, dalam mod pilihan raya, mod kita adalah mod perang. Okay? So siapa yang lawan dengan kita, kita kena perang macam kita perang lah kan? Dan kita akan masing-masing kemukakan kelebihan masing-masing dan keburukan lawan. Itu normal, itu mod perang. Tak ada orang pergi perang tiba-tiba dia promotekan lawan. Mana ada? Kan? Bodoh lah dia kalau dia promotekan lawan lepas tu burukkan diri sendiri. Tak ada. Memang majoriti atau 99% orang pergi perang ni erti kata mereka nak pergi pilihan raya, dia akan promote diri dia dan dia akan burukkan lawan. That is normal. Nah, bila habis perang, habis mod pilihan raya, dah membentuk kerajaan. Kebetulan, ni diulang berpuluh-puluh beratus kali, beribu kali dah, bahawa kerajaan tak boleh dibina. Okay, get this through your thick skull ni. Otak kamu yang kecil ni, get it through. Kerajaan tak boleh dibina. Maka nak membina kerajaan itu kena ada kerajaan gabungan, campuran. Now, adakah pembangkang tidak pernah di-offer menjadi kerajaan? Di-offer tetapi mereka yang menolak. Soalan yang dikemukakan, kenapa bagi kepada PH? Kenapa tak bagi kepada PN sebagai Perdana Menteri yang paling banyak kerusi? PAS kena jadi Perdana Menteri. Sebab yang bertanding bukan PKR. Yang bertanding logo Pakatan Harapan. Yang bertanding adalah logo Pakatan Harapan. Yang ni. Logo ini yang bertanding. Jadi, parti yang bertanding bukan PKR, DAP, Amanah. Parti yang bertanding adalah Pakatan Harapan. Jadi, yang menang, yang paling banyak kerusi adalah Pakatan Harapan. Bukannya kerusi PKR atau DAP atau Amanah. Bukan kerusi itu. Jadi, kalau dilihat dalam konteks tersebut, maka Pakatan Harapan lah layak menjadi Perdana Menteri. Dan saya katakan, apa yang diutarakan dan juga dicadangkan oleh Yang di-Pertuan Agong, hasil baginda punya pengalaman sebelum ini pada kerajaan yang lepas adalah betul dan tepat. Dan saya pernah sebut dalam live saya sewaktu kerajaan mula tumbang dahulu, saya kata sebenarnya kita kena buat coalition government. Kerajaan gabungan, saya kata coalition government, dan kena di-lead oleh parti yang paling banyak kerusi. Dan saya kata pada waktu itu yang paling banyak kerusi adalah Pakatan Harapan. Sepatutnya 80 lebih kerusi. Sepatutnya Pakatan Harapan kena lead kerajaan gabungan. Namun begitu, pada waktu itu Yang di-Pertuan Agong melihat adalah lebih baik untuk nak memilih tengok SD pada waktu itu.
So ijtihad baginda pada waktu itulah, tak apalah. Itu ijtihad pada waktu itu. So as time goes by, we learn from mistake. Kita tak pernah mengalami peristiwa ini, tak pernah mengalami keadaan ini, tak pernah berada dalam keadaan yang teruk sebegini, jatuhnya kerajaan oleh geng-geng pengkhianat ni. So akhirnya baginda belajar. So the next one, bila didapati tidak ada apa orang kata yang memegang tampuk, maka di situ yang di-Pertuan Agong pun mengambil keputusan untuk melihat siapa yang paling majoriti. Dan pada waktu itu tidak ada kerajaan. Dia berbeza dengan pada awal. Pada awal tu kerajaan ada, tumbang. Mahathir letak jawatan pada waktu itu. So bila Mahathir letak jawatan, kerajaan tumbang, kerajaan ada, dah ada. Yang kedua ni kerajaan tak ada sebab baru habis pilihan raya. Berbeza dengan yang pertama. So yang kedua kerajaan ada, baru habis pilihan raya. So daripada situ kita kena sedar bahawa modnya pun berbeza. Mungkin yang awal tu betul juga. Kita tak ada benchmark untuk kita nak tentukan betul atau tidak tindakan itu kerana kita tak ada presiden, kita tak ada duluan. So itulah dia apa orang kata benchmark kepada keputusan yang Pertuan Agong, itulah benchmark kepada sejarah politik negara kita. Okey, jadi dalam keadaan sekarang ni, balik kepada cerita ini, so kita tahu bila desakan itu, dia kata kita tak boleh bersama dengan DAP dan sebagainya. Saya nak kata macam ni lah. Saya buka topi sebagai ahli parti keadilan, saya letak topi penganalisa politik. Bagi saya, to be fair dengan UMNO juga, UMNO tak pernah kata mereka menyokong DAP sebagaimana satu parti seperti Pakatan Harapan. Seperti PKR, DAP, Amanah memang berada di dalam satu coalition. UMNO tak pernah cakap macam tu. UMNO cuma kata kita berada di dalam kerajaan perpaduan. Cuma dia kata, baruah DAP kerana mempromosikan DAP itu berlebih-lebihan. Yang itu your personal opinion, Hisham Jalil. Your personal opinion. Mungkin you yang terasa, saya tak nampak pun Puan Azhar Garshi. Minta maaf lah, saya kata. Mungkin saya tak baca semua kenyataan beliau. Tapi mempromosikan secara berlebih-lebihan, tak ada pun. Adalah kita kata nak kena puji. Macam contohnya saya puji Azalina sebagai Menteri Undang-Undang yang melaksanakan tugas dengan baik bagi saya. Kan saya kena puji beliau. Kerana itu tindakan, bukan kerana dia UMNO dan sebagainya, tak. Kerana memang dia buat kerja yang elok. Dia buat kerja yang baik. Bagi saya tindakan apa yang dia buat, terutama tak ramai yang tahu, isu Sultan Sulu ambil kita punya harta tu dah, ataupun aset kita tu dah hampir selesai. Azalina punya kerja. So okey lah, bagus lah. So kita kena puji berdasarkan tindakan mereka. So adakah dengan itu saya telah memuji UMNO berlebih-lebihan? Tak. So mungkin ada tindakan-tindakan dia yang baik dan sebagainya. So kita pujilah. Kita kuduslah, kita kreditlah pada tindakan tersebut. Jadi isu dia Hisham Jalil sekarang ni, bagi saya lah, saya nampak dia dah tersepit sebenarnya di antara mereka yang sebenarnya bagi saya lah, dia orang ni lebih ke arah nak kena bergerak ke arah mempromosi ataupun bersama dengan Perikatan Nasional. Ni golongan yang nak bersama dengan Perikatan Nasional. So digunakan alasan DAP. Alasan DAP digunakan untuk menjustifikasikan kenapa kita bersama dengan Barisan Perikatan Nasional. Ada orang membangkitkan isu, dia kata, tengok DAP kerusi paling banyak, Melayu kita akan terhakis, akan habis. Soalan kita, habis tu kenapa 70 kerusi Melayu di dalam Bersatu dan PAS tu tak nak join kerajaan? Kalau PAS dan Bersatu join kerajaan, kerusi Melayu lagi banyak. Kita tak ada pembangkang dah. So majority 222 kursi tu, majority adalah kursi Melayu. Kenapa tak nak join? So salah Anwar Ibrahim ke salah pembangkang yang tak nak join? Jadi dekat situ kita nampak sebenarnya ini bukan masalah nak join tak join. Isu utamanya diorang nak jadi kerajaan. Diorang nak jadi Perdana Menteri. Itu je. So bila sehari ada orang mesej saya kat Facebook tadi, dia kata, tak lama lagi kerajaan Madanon ni akan tumbang. Saya tanya dia satu soalan je, bila? Saya tak tahu dah ada reply ke tidak kan. Dia kata kerajaan akan tumbang. Saya kata bila? Cerita kerajaan tumbang ni daripada tahun lepas, 2022 saya dah dengar ujung. Habis pilihan raya. Lepas membentukkan kerajaan ada lagi. Bulan 8, ni dah masuk bulan 12. Bila? Tuan-tuan, saya mudah. Jadi kerajaan ke, tak jadi kerajaan ke, saya macam ni lah. Oh ya, by the way, terima kasih yang mengulurkan derma tu Terima kasih sangat-sangat. Dah tak ulur dah. Alhamdulillah. Lebih daripada cukup. Alhamdulillah. Untuk saya punya lasik mata saya. Alhamdulillah. Dan insyaAllah 15 hari bulan ni adalah prosedur pembedahan. InsyaAllah. Terima kasih saya ucapkan. So, habis kat situ. Jadi bagi saya, itu adalah apa orang kata, yalah, itu adalah
permainan PN untuk tumbangkan kerajaan. So dalam masa yang sama, PAS sekarang ini keliru. PAS mula keliru. Kelirunya dia, kalau perasan Hadi lepas ni dia sebut Pakatan Harapan, dia tak sebut UMNO. Dia mula attack Pakatan Harapan. Dia kata bahawa PAS sebelum ini khianat. Tak khianat. Khianat, tak khianat. Kita baca kenyataan ini. PAS tak pernah isytihar bermusuhan dengan UMNO, kata Hashim. PAS menjagakan UMNO boleh berakhir apabila PRU16 dilangsungkan nanti. Jangka hayat UMNO boleh berakhir. Musyidul Am PAS, Hashim Jani berkata dia meramalkan UMNO berkubur kerana ahli dan penyokong mereka didakwa menolak kerjasama dengan DAP. Pun begitu, Hashim berkata UMNO masih berpeluang diselamatkan jika parti itu kembali bekerjasama dengan PAS dan PN atas dasar perpaduan ummah. Majoriti akar umbi dan penyokong UMNO tidak sehaluan dengan Presiden Parti Ahmad Zahid. Ramai pemimpin parti juga tidak berani menyuarakan pendapat atau menentang Zahid dalam hal berkaitan parti. Jelasnya bantahan UMNO diterjemahkan dalam kegagalan UMNO mencapai kemenangan yang diharapkan dalam 6 pilihan negeri selain pilihan raya kecil di Kemaman yang berakhir baru-baru ini. Jika kepentingan UMNO terus dibawa sekarang, tidak mustahil PRU16 UMNO akan terus berkubur. Saya nak komen ini dulu tuan-tuan. So adakah PAS mengatakan bahawa UMNO kuat di Kemaman dan kekalahan di UMNO di Kemaman itu bukan kerana PAS kuat, tetapi kerana UMNO bekerjasama dengan DAP? Adakah itu yang Hashim Hashim ni mengatakan? Adakah itu yang Musyidul PAS Hashim Jassin ni katakan? Maksudnya kalau UMNO tak bersama dengan AP, UMNO boleh menang dekat Kemaman. Dan kedua, dia lupa pelangai UMNO menang. So dia bukan isu Melayu tolak, saya kata macam saya kata tempoh hari. Dia dekat mana UMNO tersebut berada? Kalau kita tengok Melaka, UMNO pegang. Johor, UMNO pegang. Perak, UMNO pegang. Pahang, UMNO pegang. So 4 negeri UMNO dah pegang. Johor, Melaka, Perak, Pahang. 4 negeri UMNO pegang. PAS pegang 4. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. So 4-4. So dekat mana yang dikatakan bahawa UMNO tak kuat? Dalam konteks ini, dalam konteks PAS dengan UMNO ni. Sebenarnya macam saya kata, dia bukan isu itu. Dia isu sekarang ni, dia orang masih nak entice, masih lagi nak menggoda, masih lagi nak menarik UMNO ini untuk bersama. So itu komen daripada Ahmad Mazlan. PAS bersatu pernah umum nak gantikan UMNO. Seorang pemimpin kanan UMNO hari ini pantas menyanggah kenyataan Hashim Jassin bahawa parti itu akan berkubur jika mereka menolak untuk kembali bersama PAS. Sebaliknya, kata Ahmad Mazlan, kedudukan PAS itulah yang mungkin menyumbang kepada terkuburnya UMNO pada masa hadapan. Merujuk kepada situasi semasa di Kelantan, Kedah dan Terengganu, Ahmad berkata, tiadanya kerusi yang signifikan oleh UMNO di negeri tadbir PAS akan menyukarkan parti terbabit untuk berkembang. Katalah kita bersama dengan mereka di Terengganu. Berapa kerusi yang UMNO boleh dapat? Tak ada. Sebab kerusi Dewan Undangan Negeri mereka miliki dan semua kerusi parlimen mereka miliki. Tapi kalau masuk pun tak ada kerusi, pergi bersama dengan PAS Terengganu, kerusi pun tak ada. Pergi dengan PAS Kelantan, kerusi pun tak ada. Bagaimana UMNO nak berkembang? Pada pandangan saya, UMNO mungkin terkubur kalau bersama dengan PAS. Itu adalah antara punca kerana apabila kita berada dengan mereka, kita ada masalah untuk mengembangkan UMNO. Jadi apabila kita berada dengan mereka, mungkin kita berkubur. Bukan begitu katanya. Pada pagi tadi, okey. So, kenyataannya benar. Isu dia, katakanlah PAS bersama dengan UMNO. Kan? So, berapa kursi dia nak bagi UMNO kat Kelantan, dekat Terengganu, dekat Kedah, dekat Perlis? Negeri-negeri yang dikuasai oleh PAS. Adakah mereka sanggup nak lepaskan kerusi-kerusi yang mereka dah menang? Semata-mata nak bekerjasama dengan UMNO dan bersatu? Ataupun mereka akan bersikap seperti mereka PAS bersama dengan bersatu. Bersatu dipinggirkan. Nak jadi jawatan ESCO, bagilah jawatan ESCO, jangan tak bagi. Kerusi pun bagi kerusi yang susah nak menang. Kalau bertanding pun susah nak menang. Nasiblah kalau menang. So akhirnya kalau bergabung, adakah akan berlaku keadaan sedemikian? Itu persoalan. Jadi, it's valid lah soalan yang dikemukakan oleh Ahmad Mazlan tadi kan. It's valid question. Itu adalah satu question yang valid. Another thing is, macam saya kata awal dulu masa kerajaan tumbang, saya kata, ketiga-tiga parti ini, mereka mempunyai market yang sama. Bersatu, PAS, UMNO, mereka mempunyai market yang sama, iaitu orang Melayu Islam. So akhirnya mereka terpaksa berkongsi market yang sama, mereka terpaksa berkongsi produk yang sama kepada market yang sama.
Jadi akhirnya rakyat terpaksa ataupun pengundi terpaksa memilih di antara ketiga-tiga ini yang mana yang terbaik. Pengundi terpaksa memilih di antara ketiga-tiga ini yang mana yang terbaik. So akhirnya pecah 3. Undi mereka pecah 3. Dan kelebihan PAS pada waktu itu, kerana mereka ada dana dan ratusan juta ditaburkan di dalam social media untuk menyebarkan fitnah. Kalau tuan-tuan ingat zaman PRU dan PRN, terutamanya PRU, scroll-scroll je influencer, scroll-scroll je muka dia orang, scroll-scroll influencer pakai baju dia orang je tuan-tuan. Pakai baju PAS je pada waktu itu. Bayangkan berapa dia bayar influencer. Kalau tak puluh ribu, ratus ribu tak lari tuan-tuan. Puluh ribu, ratus ribu tak lari tu. Itu belum cerita iklan. Saya dengar ratusan juta hanya untuk iklan saja. Ringgit untuk iklan saja. Compare dengan Pakatan Harapan, langsung tak ada. Bukanlah tak ada, langsung ada. Jumlah tak sampai pun juta lah, ratus ribu, puluh ribu je kot. Terlalu kecil jumlah dia. So daripada situ kita dapat nampak betapa mereka ini tidak akan pergi apa orang kata, selepas inilah saya nampak macam mana keadaan dia orang. Adakah mereka boleh pergi jauh dan boleh pergi lagi dengan apa orang kata, dengan dana yang serba kekurangan yang ada ni. Bayangkan tuan-tuan, sekarang ni nak bayar 600,000 harakah pun dia tak mampu. I mean, bukan harakah, yang print harakah tu, dia orang tak mampu tuan-tuan. 600,000 je. So, yelah. Kan? So, nasib lah. Itu hadiah awang lah. Kena tentukan. Baik. Habis kat situ. Ni, laporan polis telah dibuat dengan Hadi berkenaan dengan kenyataan Haji Hadi. Berkenaan dengan kenyataan bahawa cara golongan munafik menentang Islam diikuti oleh Israel dan Pakatan Harapan. Nah, kalau perasan disebut sini, dia sebut Pakatan Harapan, dia tak sebut UMNO. Kita kena pandai read between the lines. So saya akan baca, boring sikit tapi tak apa, kita dengar dan kita nilai sendiri. Cara golongan munafik menentang Islam diikuti Israel dan Pakatan Harapan. Okay. Allah berfirman dalam surah Munafikun, mereka orang-orang kalangan munafik akan mengatakan kepada orang asar, janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah SAW supaya mereka bubar, iaitu meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah juga pemedaran langit dan bumi, tetapi orang munafik itu tidak memahami. Dalam ayat ini, orang munafik mengatakan kepada golongan ansar, kepada orang asar, janganlah kamu memberi perbelanjaan. Maksudnya jangan bagi duit belanja kepada orang muhajirin ni. Dia macam menghasut lah orang muhajirin supaya nanti diorang akan, orang muhajirin akan tinggalkan Rasulullah. Okay. Tapi Allah kata perbenaran di langit dan di bumi. So daripada ayat ini Hadi membahaskan, dia kata, okay, dia pun mengupas ayat ini. Alright. Okay. Para ulama mentafsirkan pengajaran diambil dengan lafaz yang umum, bukan dengan sebab yang khusus pada masa ayat itu diwahyukan. Okay, ini adalah kaedah usul. Ayat tadi menceritakan ucapan golongan munafik pada zaman Rasulullah. Mereka berkempen agar sekatan ekonomi dilakukan supaya golongan asar, iaitu golongan Madinah, tidak memberikan sumbangan kepada orang yang beriman kepada Rasulullah. Hal ini demikian supaya mereka beriman dalam keadaan kesusahan kerana tak ada perbelanjaan. Lalu mereka tidak lagi bersama Rasulullah. Dia nak bagi tahulah sekarang ini dia orang macam itulah keadaannya. Baik. Begitulah hujah dalam menyekat peruntukan keuangan, royalti petroleum dan sebagainya kepada negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. So kita ambil part tu dulu. Dia kata royalti petroleum. Okay. Tiada royalti petroleum. Baik. Dia kata disebabkan itu, macam juga orang munafik menyekat, begitulah Pakatan Harapan. Sebagai macam mana orang munafik ini telah menyekat petroleum. Disebut petroleum. So dia kata kesimpulan dekat situ, kita ambil konteks tu dulu. Siapa yang menyekat petroleum kepada Kelantan dan Terengganu adalah munafik. Betul? Betul tak tuan-tuan? So kita ambil siapa yang menyekat petroleum kepada Kelantan dan Terengganu adalah orang munafik. Sama macam orang munafik. Betul? Baik, saya tunjuk satu artikel. Tahun artikel ini adalah 2021. 2021. Tiada royalti petroleum untuk Kelantan. Hanya wang ehsan Tengku Zafrul. Menteri Keuangan Tengku Zafrul berkata Petronas tidak akan membuat royalti tunai kepada mana-mana negeri di Semenanjung, termasuk Kelantan, termasuk Terengganu. Tahun ini bila artikel ni tuan-tuan, November 25, 2021. Siapa kerajaan PAS? Soalan saya, PAS munafik ke? Adakah PAS munafik pada waktu ini tuan-tuan kerana menyekat petroleum kepada Kelantan dan Terengganu?
Pada November 2021, PAS melalui Tengku Zafrul telah menyatakan bahawa negeri-negeri di Semenanjung, termasuk Kelantan dan Terengganu, tidak layak mendapat royalti kerana lebih daripada 3 nautical mile menurut Undang-Undang Petroleum Act Development 1974. Kerajaan pada waktu itu adalah kerajaan PAS yang memerintah. Soalan saya, adakah PAS itu munafik berdasarkan tafsiran daripada Hadi Awang tadi? Hashtag PAS munafik, tuan-tuan. Tolong. Hashtag PAS munafik. Sekarang ini hashtag PAS munafik. Soalan saya mudah. 2021, bila disebut royalty tidak diberikan, adakah Hadi Awang meludah ke muka dia sendiri mengatakan bahawa PAS itulah munafik kerana dia telah menarik balik royalti daripada Kelantan dan Terengganu dan diumumkan oleh Menteri Keuangan yang dilantik oleh PAS sendiri sewaktu mereka menjadi kerajaan pada tahun 2021. Itu soalan saya. Okay? So, kita baca lagi. Right. Okay, kita baca lagi. Demikian juga kepada wakil PAS yang dan rakan Perikatan Nasional bersama dengan PAS dikuasai oleh orang Melayu supaya mereka tidak lagi punya duit nanti, maka rakyat tidak akan menyokong mereka. Ini tidak dilakukan kepada parti selain daripada PAS. Apakah kerana wajah Islam pada PAS menyebabkan mereka berbuat demikian? Adakah kerana wajah Islam pada PAS? Tuan-tuan, saya nak tanya. Sewaktu PAS memerintah pada tahun 2021, 2020-2022, adakah PAS menidakkan bantuan ataupun menidakkan peruntukan kepada pembangkang? So, pada waktu itu, soalan saya sekali lagi, berdasarkan kepada garis panduan yang ditetapkan oleh Tuan Guru Haji Hadi Awang, adakah PAS pada waktu itu sebagai PAS munafik? Hashtag PAS munafik. Kerana peruntukan tidak diberikan kepada pembangkang sewaktu PAS memerintah pada 2020 sehingga 2022. Sehinggalah dimeterai perjanjian MOU di antara Ismail Sabri dan juga pembangkang barulah dapat. Saya nak cerita, tuan-tuan. Sebenarnya, kerajaan ini telah memberikan peruntukan segala-galanya dengan penuh sama rata, malah lebih kepada kerajaan seperti Kelantan. Belanjaan pembangunan, semua perbelanjaan daripada education, luar bandar, kemiskinan, semua ini, semua negeri dapat mengikut keperluan masing-masing. Yang tak dapat, ahli parlimen mereka saja untuk bayar apa, tuan-tuan? Office dia. Untuk belanja office dia je tak dapat, yang tu je. Tapi saya nak cerita. Kalaulah, okey, dia kata, tak memberi peruntukan kepada pembangkang, maka itu adalah munafik. Saya kontak YB di Kelantan. Dia ada 2 orang YB. Satu Amanah, satu BN di Kelantan. Ada 2 orang je. Saya tanya dia, adakah YB menerima peruntukan sama seperti kerajaan Kelantan, Adun Kelantan? Dia Adun pembangkang. Dia kata tidak. Dia kata tak, tuan. Dia kata tidak. Saya boleh, saya tak boleh tunjuk WhatsApp dia lah, tapi saya boleh bacakan WhatsApp beliau. Betapa beliau mengatakan tidak. Kami sebagai pembangkang, kami tidak mendapat peruntukan yang sama rata seperti adun kerajaan. Adun kerajaan dapat lebih. Soalan saya kepada Haji Hadi Awang, kalau menyekat peruntukan itu adalah dikatakan sebagai munafik, adakah PAS Kelantan itu menurut Haji Hadi Awang, fatwa beliau sekarang ini adalah munafik? Kerajaan munafik. Soalan saya, adakah kerajaan PAS Kelantan itu munafik? Berdasarkan kepada dalil-dalil yang diberikan oleh Tuan Guru. Tuan-tuan, lima takulu lama la taf'alun kabura maqtan indallahi an takulu ma la taf'alun. Surah As-Saff. Kenapa kamu berkata perkara yang kamu sendiri tidak lakukan? Besar kemurkaan Allah. Kamu berkata benda yang kamu tak lakukan. Saya baca. Saya tanya, berapa yang YB dapat dan berapa yang YB tak dapat? Dia kata, sewa office 600, utilities dan lain-lain. RM600 je, tuan-tuan. Tak apalah. Masuk dalam allowance adun. Tu dapat. Yang tak dapat adalah bajet untuk pembangunan. Aktiviti DUN seperti projek 3 rumah, 2 fak, step DUN dan lain-lain. Tak dapat. Di Kelantan. So, kalau menggunakan logik akal Tuan Guru Haji Hadi Awang, Tuan Guru yang paling hebat menurut orang PAS, so adakah kerajaan Kelantan itu munafik? Saya baca lagi.
Mengikut amalan demokrasi dan adat serta adabnya, setelah pilihan raya, parti yang menubuhkan kerajaan wajib memberi peruntukan kepada semua rakyat. Saya tanyakan, adakah rakyat Kelantan tidak mendapat peruntukan perbelanjaan daripada kerajaan pusat? Adakah wang-wang pembangunan itu tidak terdapat ataupun tidak diberikan kepada rakyat negeri Kelantan? Adakah sedemikian? Saya bacakan kenyataan daripada Perdana Menteri. Saya bacakan kenyataan daripada Perdana Menteri. Tetapi kerajaan negeri Kelantan sendiri tak bagi kepada aduan pembangkang dia. So kalau ikut logik ini, hashtag PAS munafik, tuan-tuan. Kalau inilah dikata kalau PH munafik, maka PAS juga adalah parti yang munafik. Hakikatnya Kelantan penerima bantuan, ini 2018. Saya nak kena cari yang awal sikit. 2018 pun, ini 2018. Pun yang terbesar, tuan-tuan. 2018 pun yang terbesar. 2023. Kelantan antara negeri terima peruntukan terbesar belanjawan madani Perdana Menteri. Kerajaan tidak menafikan hak rakyat di Kelantan walaupun ia adalah negeri pembangkang. Anwar Ibrahim berkata, walaupun terdapat perbezaan politik, namun rundingan dan perbincangan sentiasa dilakukan. Apabila saya menjadi Perdana Menteri, saya tak mau zalim, nafikan hak rakyat dan buat tuduhan palsu untuk sumbat orang dalam penjara. Walaupun itu sudah saya lalui. Jadi sekarang ini kena runding molek-molek apa yang boleh diselesaikan. Masalahnya pembangkang tak datang pun nak runding. Beliau berkata demikian, pada masa itu menyampaikan peruntukan 7 juta. Isu bekalan air dan banjir itu utamakan kerana ia melibatkan rakyat. Malah peruntukan sejumlah 100,863,258 ringgit turut disalurkan kepada Imam Bilal Sial, Tok Amir, Guru Takmir, Guru Kelas dan Fardul Ain Kafah di negeri ini, kata beliau, di Kelantan. Dalam belanjawan madani, projek tadahan air, naik taraf jalan Pak Badul ke Melo, pembinaan jambatan Palembang, termasuk projek baru Sungai Golok, katanya. Beliau berkata selain keperluan peruntukan sekolah SARS yang pernah dihentikan oleh Mahathir pada tahun 1999, akan dikaji semula, dah pun diberikan tanpa memilih mana-mana kelompok, biar sama rata kerana menurutnya itulah peranan institusi, tuan-tuan. Kadang-kadang kita baca balik. Kita baca. Dia kata, inilah petunjuk Allah kepada makhluknya yang bernama manusia yang ditugaskan memakmurkan bumi dan mentadbirnya. Allah yang Maha Berkuasa menunjukkan wajib bagi dirinya berlaku adil kepada makhluknya, maka Allah memberikan rezeki kepada semua hambanya, sama ada yang taat maupun derhaka. Betul. Apabila hukum derhaka bagi seorang hamba itu dimasukkan dalam hisab yang berasingan, namun keperluan hidupnya tetap dijamin Allah dengan adil. Kesalahan akan dibaca dengan adil pada hari kiamat. Betul. Termasuklah kesalahan kerajaan PAS yang menidakkan peruntukan pembangkang kalau dikatakan itu sebagai satu kesalahan. Saya tak baca ayat ni. Inilah konsep yang dinamakan sebagai demokrasi moden. Adapun sikap memaksa rakyat untuk menyokong dan mendukung apa saja ialah amalan purba jahiliah yang turut diamalkan oleh Yahudi, Zionis, Israel di Palestin. Mereka menolak harakah Mukawamah Al-Islamiyah yang menang secara majoriti dalam pilihan raya dengan membenarkan perturunan PLO yang menang majoriti. Apa kaitan yang ni dengan yang dia sebut dia kata inilah demokrasi moden. Seolah-olah demokrasi moden ni salah daripada segi agama, tapi dalam masa yang sama dia kata Hamas masuk pertandingan pilihan raya. Dalam masa yang sama PAS pun masuk pertandingan pilihan raya. So kalau benda itu haram, kenapa masuk? Jadi dia kata maka konsep yang digunakan pakai oleh PH menapati demokrasi diamalkan oleh Israel terhadap kerajaan Hamas di Palestin yang memenuhi pilihan raya dan macam majoriti mencukupi. Namun PLO sebagai kumpulan minoriti tunduk kepada boneka Zionis dan Amerika Syarikat menubuhkan kerajaan dengan mengikut telunjuk mereka. Saya ambil yang ni. Dia kata konsep PH ialah di mana yang majoriti menang tak dapat jadi kerajaan. Yang minoriti menang tiba-tiba boleh jadi kerajaan. Macam PLO tiba-tiba boleh jadi kerajaan. Baik. Saya nak mengajar Tuan Guru Haji Hadi Awang lah. Matematik. Matematik. Sekarang ini, sebelum ini, PN ada 70 berapa? 70 lebih kursi. Tolak 5, tuan-tuan, dia tinggal berapa?
Tuan-tuan, tolak 5 tinggal berapa? Kursi Pakatan Nasional berapa sebelum ni? Saya lupa lah. Kat komen berapa? Ah, 74, betul. Nampak kan? Betul kan? 74. So, bila 74 kerusi, okay, 74. Pakatan Harapan ada 80 lebih kerusi. Pakatan Harapan ada 80 lebih, Perikatan Nasional ada 74. Soalan saya kepada Tuan Guru Haji Adi Awang, siapa majoriti? Kalau Perikatan Nasional jadi kerajaan, yang tu betul. Maka PAS akan jadi macam Israel tu. Zionis, bukan Israel tuan-tuan. Kita kadang-kadang Israel lah tuan. Bukan Israel, dia Zionis. Israel ni nama Nabi Yaakob. Sebab itu dia panggil Bani Israel. Anak kepada Israel. Bani Israel, Israel ada nama lain bagi Nabi Yaakob. Jangan kita kata itu. Kita kata Zionis. Golongan inilah yang minoriti. Sekarang ini 69 ke 80, 90 campur 159 ni yang majoriti. Yang mana satu? Tak, tuan-tuan, saya nak tanya, yang mana satu majoriti? Tiba-tiba dia kata, seumpama Hamas menang majoriti, PLO tak menang majoriti, tapi PLO jadi kerajaan. Inilah dia Zionis yang kejam, dia kata. Kalau kamu jadi kerajaan, Hadi Awang, maka dialah Zionis itu. Maka dialah yang sebenarnya minoriti tiba-tiba jadi kerajaan. Yang majoriti Pakatan Harapan. Bila gabung dengan orang lain, akhirnya membentuk 150 lebih kursi. Salam 51. So, siapa yang munafik? Siapa yang Zionis? Siapa, tuan-tuan? Okey. Saya tambah sikit kataan. Disebut. Dia kata, Parti Keadilan sebagai parti minoriti kini memimpin kerajaan boneka pragmatik liberal. Situasi seperti ini seperti PLO mencapai kebesaran minoriti, memberi hak kepada Israel dan Amerika Syarikat. Baik, saya jawab macam ni. Sewaktu bertanding dalam PRU yang lepas, bendera mana kita pakai? Sewaktu bertanding dalam PRU yang lepas, Pakatan Harapan, PKR, DAP, Amanah pakai bendera apa? Bendera PKR ke bendera Harapan? Itu soalan saya pertama. Soalan yang kedua, kenapa dalam bab kerajaan majoriti dia sebut Perikatan Nasional? Tetapi bila menyentuh kerajaan, dia sebut PKR. Dia tak sebut Pakatan Harapan. Kenapa? Kenapa bila menyentuh soal kerajaan, perpaduan, dia tak sebut perikatan itu, gabungan itu. Dia sebut PKR. Kenapa dalam bila menyentuh hal dia, dia sebut Perikatan Nasional? Kalau tolak bersatu, berapa tinggal kerusi PAS? Sebenarnya, hakikatnya. Tolak bersatu, berapa tinggal kerusi PAS? Adakah cukup PAS nak jadi kerajaan? Tiba-tiba dia nak claim dia sebagai majoriti? Salam 51. Tuan-tuan, saya rasa dia dah nyanyuk ni. Tapi yalah, kita menarik kan? Kita tarik nak baca artikel apa yang ditulis. Kita baca lagi. Okey, dia baca buat ayat Quran sebagainya. Mereka menjalinkan kerjasama bagi mendapat kuasa walaupun dengan menjadi alat sementara kepada musuh Islam dan tidak peduli akan hilangnya kuasa Islam. Okey. Dia kata, apabila gabungan Pakatan Harapan ini berlaku dengan BN, dengan Pakatan Harapan BN dan juga kerajaan inilah, maka hilang kuasa Islam. Seolah-olah demikian. Tuan-tuan, saya nak tanya ni. Tuan-tuan dah kafir belum? Tuan-tuan dah keluar Islam ke? Oh tak, nanti cerita nanti ni saya dah dengar sejak 20 tahun dulu lah. Cerita nanti ni. Dan tuan-tuan kena ingat, PAS pernah bersama dengan DAP. Bersatu pernah bersama dengan DAP. Siap peluk lagi tuan-tuan Hadi Awang dengan Lim Guan Eng dengan Lim Kit Siang. Adakah pada waktu itu Islam tak terancam? Adakah pada waktu itu Islam tak hilang? Pada waktu itu dipanggil apa? Tahaluf siasi. Oh, dia punya ayat tuan-tuan. Tahaluf siasi. Arab. Tahaluf siasi, tak ada masalah. Sekarang ni apa? Tenggelup siasi. Orang Melayu tak faham perkataan tenggelup. Orang Sarawak faham lah. Sekarang apa? So, siapa yang munafik ni sebenarnya, tuan-tuan? Saya nak tanya. Siapa yang munafik? Pakatan Harapan tak pernah tinggalkan rakan-rakan.
Pakatan Harapan still bersama dengan Amanah yang dulu bersama dalam PAS. Dia tendang keluar. Pakatan Harapan tetap bersama dengan DAP. Setia kawan itu tetap ada. Tetapi yang mengkhianati kawan PAS bersama Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat khianat. Nak tumbangkan kerajaan bersama dengan UMNO. Bila bersama dengan UMNO, tembang, terajang UMNO, tikam belakang bersama dengan Bersatu. Bila bersama dengan Bersatu, nak balik kepada UMNO. Dia macam pelacur, tuan-tuan. So, dia macam pelacur. Dekat mana dia boleh untung? Sebab itu saya kata Hadi ni dia berjaya sebab dia punya paradigma ataupun dia punya konsep politik dia adalah matlamat menghalalkan cara. Al-ghayah tubasilu wasilah. Matlamat menghalalkan cara. Kita baca lagi. Adapun kumpulan Islam yang istiqamah menjadikan ayat Al-Quran tersebut sebagai sempadan atau garisan merah yang tidak boleh diteruskan perjalanan kerana langgar Allah akibat yang buruk kepada umat Islam. Mereka melakukan ketindakan yang salah dan sesat disanggup sedia bersumpah demi melanggar bai'ah dan syahidah firman Allah SWT. Ayat Quran tersebut. Tuan-tuan, saya nak cerita. Tidak ada dalam Pakatan Harapan selagi mana orang Islam di dalam Pakatan Harapan itu menolak Islam. Tidak ada. So itu saya berdebat dengan walaupun PAS. Saya terkejut dia kata, oh jadi ada Islam liberal. Saya kata tidak ada wujud Islam liberal. Islam adalah Islam. Tak ada wujud Islam PAS. Tak ada wujud Islam Wahabi. Tidak ada wujud Islam Asy'ari. Tidak ada wujud Islam. Tak ada. Islam adalah Islam. Islam itu tidak tersudut dengan golongan-golongan ini. Golongan-golongan ini yang tersudut dengan Islam. Tapi Islam tidak tersudut dengan golongan-golongan ini. Sebab itu Islam boleh berkembang di mana-mana saja, dalam sistem apa sekalipun. Islam boleh berkembang dalam sistem komunis. Islam boleh berkembang dalam sistem demokrasi. Islam boleh berkembang dalam sistem liberal. Islam boleh berkembang dalam apa-apa sistem sekalipun kerana Islam mempunyai kebolehan dan kemampuan berasimilasi dengan mana-mana sistem selagi mana konsepnya tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Yang ini orang PAS kena belajar. Konsep ini yang diorang tak faham sebenarnya. Jadi mereka memperjuangkan kononnya kita tak Islam sekarang ni. Kita nak meruntuhkan kejahilan. Itu yang disebut kejahilan tadi. Dan kita nak menegakkan Islam di atasnya. Di atas apa? Menuntuhkan Islam untuk menegakkan Islam di atas Islam. Islam siapa? Kamu nak meruntuhkan Islam apa? Adakah kamu katakan masjid, surau, kafah, institusi agama di dalam negeri-negeri ini tidak Islam? Tuan-tuan, dia tidak ada istilah 99% Islam. 98% Islam. 95% Islam. Islam adalah Islam. Dia sama ada kau satu atau kosong. Islam atau tak Islam. Sebab Islam menyentuh persoalan akidah. Dia kata, Al-Quran mengatakan hendaklah kamu masuk ke Islam secara kafah. Masuk secara sepenuhnya. Tuan-tuan, ayat itu menyentuh persoalan akidah. Bukan persoalan ibadah atau perbuatan kita. Bukan ibadah khusus, ibadah umum. Ibadah khusus memanglah. Tak adalah kita boleh kata, oh sembahyang ni 4 rakaat. Tak ada. 5 waktu. Sembahyang tetap 5 waktu. Tetap 5 waktu. Tak adalah 4 waktu. Tak ada. Tetapi bila menyentuh selain daripada itu, amal ibadah umpamanya. Adakah, atau perbuatan kita, adakah kalau kurang perbuatan kita, maka kita terus jadi kafir? Kerana kalau pincang apa orang kata ibadah kita ataupun amalan kita, bukan ibadah, amalan kita, adakah kita terus jadi kafir? Tak. Kafah itu merujuk kepada akidah, masuk secara keseluruhan melalui akidah. Kadang-kadang amal ibadah kita sendiri ni pun lompang-lamping, compang-camping tuan-tuan. Islam mengharamkan merokok, tuan-tuan merokok, yang mana merokok? Adakah tuan-tuan kafir? Tak. Kita tak boleh pakai seluar pendek. Mana fatwa tak pakai seluar pendek? Tiba-tiba pakai seluar pendek. Adakah tuan-tuan kafir? Tidak. Kita berdosa, tapi tidak mengeluarkan kita daripada Islam. Kafah dalam konteks ayat tersebut menyentuh persoalan akidah. Adakah orang Pakatan Harapan yang Islam menolak Islam? Siapa berani mendakwa demikian? Siapa berani mendakwa demikian? Kan? Akhirnya tuan-tuan, jadi kalau kita nak berbahas soal ini sebenarnya panjang. Kita boleh berbahas soal ini secara panjang. Kita boleh bahas soal ini secara panjang. Panjang sebenarnya kita boleh bahas, tapi saya biar dekat situ. #PASMunafik habis.
Habis kat situ. Sebab itu saya nak bawa konteks tuan-tuan, ulama jahat. Satu konsep ulama jahat ni. Ulama jahat ni disebut dalam satu hadis. Saya tak pasti kesahihan hadis ini daripada Baihaqi. Boleh verify kalau tak puas hati, tapi banyak lagi hadis lain menyentuh tentang ulama su'. Apa itu ulama su', Suadi? Ulama su' adalah ulama yang jahat. Kan? Ulama yang jahat. Okay? So, ulama jahat itu menyentuh tentang apa? Right. Saya bacakan satu hadis Rasulullah SAW. Allah, kejap. Rasulullah bersabda, akan datang suatu zaman di mana agama hanya tinggal namanya sahaja dan Al-Quran hanya tinggal huruf dan tulisannya sahaja. Masjid-masjidnya cantik dan megah tetapi sunyi daripada petunjuk. Ulama mereka adalah yang paling jahat di antara yang ada di bawah langit. Daripada para ulama ni muncul bermacam-macam fitnah dan fitnah itu kembali dalam lingkungan mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Tuan-tuan, sebab itu Menteri Agama menyatakan, jangan mudah tuduh Muslim lain dengan panggilan munafik. Hadis riwayat Bukhari menyebut, tidaklah seseorang melempar tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan dan tidak pula menuduh dengan kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya jika saudaranya tidak seperti itu. Arti kata lain, kalau kita menuduh orang itu munafik, kalau kita menuduh orang itu kafir, kalau kita menuduh orang itu fasik, kalau dia tidak munafik, tidak kafir dan tidak fasik, maka kitalah yang munafik, kitalah yang kafir, kitalah yang fasik. Arti kata dosanya besar sedemikian. So berhati-hati. Berhati-hati. Okay, last. Wahab saman Cikgu Bat Hakim Ramli. Kaki tangan di Jabatan Komunikasi Abdul Wahab mengambil tindakan undang-undang terhadap beberapa pihak termasuk pengarah latihan dan pendidikan Jacob. Peguam Mewakili Wahab Faizal Rahman memaklumkan surat tuntutan saman sudah dihantar kepada kedua pihak iaitu Ahli Jawatankuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syaharin atau dikenali sebagai Cikgu Bat, Cikgu Bat, dan juga kepada pengarah bahagian Jekom Hakim Ramli. Tuntutan itu berhubung penularan video perbualan lucah milik individu mirip bekas Jekom Muhammad Agus dan Wahab. Setakat ini arahan diberikan adalah dikeluarkan surat tuntutan saman kepada kedua individu itu berhubung penularan video lucah, katanya. Ketika ditanya kepada peguam mengenai individu yang didakwa sebagai dalang konspirasi dikenali sebagai Mr. H, Faizal memaklumkan pendedahan identiti terbabit diserahkan sepenuhnya kepada polis. No comment. Cuma pada saya pihak polis sewajarnya dedahkan identiti Mr. H bagi menunjukkan pentadbiran yang tidak memihak, katanya. Sebelum ini rakaman video berdurasi 3 minit sejak November itu tersebar. Susulan itu Muhammad Agus meletak jawatan sebagai ketua pengarah Jekom. Dia bukan sebab itu tapi sebab lain. Pada sidang media, pegawai Jekom dikaitkan dengan video tular itu, Wahab mendakwa dirinya dikambing hitam untuk menjatuhkan Agus oleh individu bersama Mr. H. Okay. Right. So kita balik kepada cerita ini. Satu kenyataan, satu letter of demand telah tersebar luas hari ini di grup-grup WhatsApp dan sebagainya mengenai tuntutan tersebut. Dan dua orang yang dituntut, yang satu adalah oleh Wahab, yang satu adalah Cikgu Bat, yang satu adalah Cikgu Bat berkenaan dengan tuntutan untuk fitnah, saman fitnah. Okey, yang itu kita faham, jelas. Sebab dia menyebarkan video tersebut dianggap sebagai fitnah. Yang kedua, saya dapati bahawa ditujukan kepada seorang bernama Hakim Ramli. Juga dia adalah ketua ketua latihan Jekom di dalam Jekom itu sendiri, Hakim Ramli. Nah, adakah dia Mr. H? Menurut peguam itu terpulanglah kepada kepada polis untuk nak dedahkan. Tapi tuan-tuan, kita put the clues together lah. Hakim Ramli H. Okay. H dah. Jekom, dia pegawai Jekom. Okay, kat situ. Kemudian surat saman dihantar oleh Wahab kerana ada konspirasi untuk nak digunakan, dikambing hitamkan. Kalau kita kata kat sini bahawa tuntutan saman kepada dua individu berhubung video tersebut kerana mendakwa diri dikambing hitamkan untuk
menjatuhkan individu bernama Agus. Maka kita boleh conclude lah bahawa itulah orangnya. Conclusion kita. Tetapi adakah itu orangnya? Yang itu pegawai polis negara Malaysia kena dedahkan lah. Bagi saya tak perlu kot untuk nak kita sembunyi-sembunyikan lagi sebab saman dah keluar. Saman dah tersebar. Benda ni dah tersebar. Kita tak boleh sembunyi-sembunyikan lagi lah. Dan menariknya perkara ini tuan-tuan, dia bukan masalah Mr. H tu sendiri. Tetapi siapa dalang di sebalik Mr. H? Dan apa kaitan Mr. H ni, dan kalau benar Hakim Ramli ni, dengan Cikgu Bad? Kenapa tiba-tiba ada pegawai di dalam JECOM mempunyai kaitan dengan seorang ketua penerangan daripada Perikatan Nasional dalam bersatu? Bagaimana video itu tersebar dan boleh jatuh ke tangan musuh sehingga mengganggu-gugat kerajaan ini? Baru-baru ini, semalam, ada lagi tersebar satu audio dan video. Muka mirip Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap dengan perkataan-perkataan yang berbaur seksual, lucah. Tuan-tuan, kan saya kata akan ada keluar video. Semalam dah keluar dah. Ni bukan video yang terbaru, ada video lain yang tiba-tiba keluar. Saya dah kata dah. Ini yang baru first phase ni tuan-tuan. Kalau saya tak dedahkan macam ni, benda ni akan still going on and going on. Daulah-daulah terpendam ni akan sentiasa berlarutan dan berlangsung dengan, it still continue and continue and continue. Sampai kerajaan ini akhirnya tumbang. Disebabkan oleh bukan orang luar, musuh kita. Bukan oleh pembangkang, tetapi orang di dalam kerajaan itu sendiri. Mereka-mereka yang tak layak berada di tempat tersebut, menduduki tempat tersebut. Itu yang akan berlaku nanti. That's what will happen. Dan kalau perkara tersebut berlaku, jangan putih mata lah. Kalau kerajaan nanti tak mencapai apa yang sepatutnya. Kita sepatutnya, JECOM umpamanya, fokus kepada apa? Fokus kepada bagaimana nak menerangkan kepada rakyat tentang perkara-perkara ini. Saya tengok yang dia buat live saya. Daniel Jani. Yang ramai lah. Ini pun dalam 6-7 ribu orang tengok kita. 6-7 ribu. 8 ribu. Sorry. 7-8 ribu orang tengok kita. Daniel Jani, Mustafa Mansur, Yani, and the gang lah, geng-geng dia lah. Misomi, kita ada Solihin, kita ada Scorpion, kita ada Harun, kita ada geng apa nama dia? Norman Ridwan. So geng-geng tu ada. Tapi yang duduk dalam kerajaan tu ini luar kerajaan. Kami ni bukan bergaji. So, benda ini yang sebenarnya kita kena emphasize, kita kena tekankan. Daulah tempedam macam ni yang kita nak kena bantah dan kita kena terus dedahkan, tuan-tuan. Bagi saya, mereka yang merosakkan kerajaan ini, inilah tugas saya untuk dedahkan. Dan kita kena keluarkan mereka secepat mungkin. 2024 ni, 2023 adalah masa planning, mengenal pasti masalah, planning. 2024, pelaksanaan. So, kita perlukan satu kerajaan yang stabil, yang tuntas, yang boleh melaksanakan tugas dengan baik. Itu sebenarnya yang kita perlukan. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Okey. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pusat Pakar Mata Lasik Bangi kerana sudi, orang kata apa, sharing, bukanlah sharing, itu maksudnya ialah nak merawat mata saya untuk lasik. Di section 4 Tambahan Bangi ada nombor dekat situ, tuan-tuan boleh tengok sendiri, boleh tengok. Dan berita baik, tuan-tuan, berita baik. Datuk Johari, Dr. Johari. Untuk makluman, sesiapa yang ada masalah mata, tuan-tuan dan puan ada masalah mata nak buat lasik ke, lasik dia ni antara yang terkini lah. Nanti saya akan buat vlog tentang lasik tersebut. Macam mana dia berbeza. Dan dia boleh baik dalam masa, dia kata dia macam 1-2 hari tu dah settle, dah baik dah. Tak perlu tunggu 2-3 minggu. Tapi harga dia boleh tahan lah. Tetapi, sehingga Februari tahun hadapan, kalau tuan-tuan hubungi, pergi ke pusat, pusat pakar mata ini, tuan-tuan gunakan kod LTL. Bagi tahu dekat doktor, saya nak guna kod LTL sehingga ujung Februari tahun hadapan, insya-Allah tuan-tuan boleh dapat diskaun 10%
yang mana melibatkan prosedur-prosedur besar lah. Yang mana tu tuan-tuan kena tanya dengan doktor tu sendiri. Nombor tu ada tertera. Tuan-tuan boleh pergi. Nak cek mata pun boleh. Kalau tuan-tuan perempuan nak cek mata dan sebagainya saja, nak cek sebagainya, boleh pergi. Equipment dia, saya nak cek mata itu pun banyak betul equipment dia. Memang kata apa, very thorough lah dia buat. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada Datuk Dr. Johari, pakar mata di hospital tersebut, juga bekas calon Parti Keadilan di Dungun tempoh hari. Baik, terima kasih juga kepada yang menderma. Alhamdulillah dah settle, dah tak apa, lebih daripada apa yang saya perlukan. Alhamdulillah, sangat berterima kasih. Dan insya-Allah sekian saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.